Kalau ikutkan ada satu surat yang dikeluarkan, kami dihalau pada bulan Disember baru-baru ni. Kita dekat sini daripada golongan ibu ayah yang dibuang keluarga, dibuang anak-anak. Ramai. Itu majoriti. Kalau nak datang ambil dia, ambil. Sampai sekarang sudah tak datang ambil. Betapa besarnya pengorbanan mak ayah kita jaga kita daripada kecil. Tapi bila kita dah besar, sedikit sahaja kesalahan mereka, kita boleh menghukum mereka dengan cara kita tinggalkan mereka. Menguruskan rumah amal bukan perkara yang mudah kerana memerlukan kepada tumpuan yang begitu teliti, memandangkan aspek kebersihan, perlu jaga sentiasa demi keselamatan warganya. Dan yang paling sulit sekali ialah tentang keuzuran penghuninya. Mungkin ada yang dapat bergerak, mungkin ada yang uzur, yang terlantam, dan mereka ini terdedah kepada pelbagai risiko, jangkitan dan pelbagai penyakit yang membawa bahaya. Yang paling risaukan ialah tentang kematian. Justru berada di sini memerlukan kepada jiwa pengorbanan yang cukup luas, bukan hanya tentang kewangan tapi juga kesanggupan untuk santuni warga emas di sini. Amirah, rumah jagaan ni sebenarnya bila datang ke sini kan, bukan hanya tempat kita bertugas, tapi mungkin bagi Amirah tempat ni begitu besar maknanya kepada kehidupan Amirah dan keluarga. Macam mana tu? Kisah jagaan ni ditubuhkan sini oleh ayah saya. Dah 11 tahun ditubuhkan oleh ayah saya, arwah Haji Azmi bin Mazin, yang baru sahaja meninggal dunia tahun lepas disebabkan COVID. Okey, 11 tahun ditubuhkan ni macam-macam perkara yang kita lalui, suka, duka, macam-macam lah, macam-macam. Daripada segi kewangan, daripada segi penghuni, daripada segi pengurusan dan sebagainya. Macam-macam kita lalui dalam tempoh 11 tahun ni. Kalau kita tengok pusat jagaan ni, lebih kurang 4 ekar besar dia. Besar dia 4 ekar. Lepas penggalian ayah saya ni, banyak masalah yang kami lalui. Di antaranya ada pihak yang nak ambil Al-Fikrah ni dan dia nak tubuhkan benda lain. Maksudnya bukan pusat kebajikan yang lain. So, maknanya dia ada yang kami dapat berita dan kami dapat surat sebagainya. Ada yang nak halau Fikrah ni daripada sini sebab tak suka adanya pusat jagaan dekat dalam kampung ni. Sebab apa? Mungkin diorang tak suka memburukkan ke ataupun tak tahulah, kadang mulut-mulut orang kita tak dapat tutup kan. Ada lagi juga pihak yang orang kata nak cari gaduh dengan cara hantar orang luar, hantar polis dan sebagainya. Tapi polis tak berpihak pada mereka, polis berpihak pada kami. Kalau ikutkan ada satu surat yang dikeluarkan, kami dihalau pada bulan Disember baru-baru ni. Tapi kami tak keluar. Sebab apa? Kalau kami keluar, siapa yang nak jaga mereka? Siapa yang nak jaga mereka? Sebab sebelum ayah meninggal, ayah dah sampaikan satu hajat kepada anak-anak dia, jaga Al-Fikrah ni walau macam mana sekalipun, jangan lepaskan Al-Fikrah pada tangan orang lain. Sebab nak jaga Al-Fikrah ni, satu pusat kebajikan ni bukan senang. Bukan senang. Ada ramai penghuni yang tahu tentang berita tu, kami tak nak bagi tahu tapi dah tersebar berita tu sehingga kan ada penghuni yang bagi tahu kami, ya, rayu-rayu supaya jangan halau diorang keluar dari sini. Jangan keluarkan mereka daripada sini. Sebab Al-Fikrah ni, kalau Tuan Putih nak tahu, Al-Fikrah ni yang hantar mereka penghuni dekat sini kebanyakan daripada polis sendiri, ya, daripada hospital sendiri. Sabah Sarawak pun kita ada penghuni kita dekat sini. Hantar dekat sini. Kemudian daripada JAIS sendiri hantar penghuni dekat sini. JKM juga hantar penghuni datang dekat sini. So kita nak hantar diorang kat mana? Di JKM balik. So benda tu tak mustahil lah kan diorang akan ambil balik sebab diorang pun penuh dan sebagainya. Sejak arwah ayah dah tak ada, kami hilang kontak. Sebab arwah ayah ni seorang yang suka berkawan, dia seorang yang ramai kawan. Ramai kata ramai lah dia punya ni kan, kenalan dia sebagainya, orang atas dan sebagainya, dia ada kawan-kawan dia sendiri. Tapi bila ayah dah tak ada, hilang dah semua tu. Kami tidak ada bantuan yang spesifik yang kami nak minta tolong pada siapa. Orang atas pun kami dah bagi surat sebagainya tapi tak ada jawapan. Macam arwah ayah, dia kan memang buat usaha jagaan ni dengan jiwa, dengan semangat pengorbanan kan. Jadi memang betul-betul lah dia tumpukan sepenuh perhatian pada rumah ini. Betul. Sebab ini juga satu tanggungjawab. Mungkin ada ibu bapa yang terbiar, mungkin ada golongan tua yang mungkin tak ada waris, terlantar di sini.
Jadi kita pun setiap hari bahawa bukan senang nak jaga orang tua ni dengan emosi, fizikal, kadang-kadang ada yang cedera, ada yang perlu dibawa ke hospital, ada yang mungkin meninggal di sini. Jadi tak semua orang boleh bekerja di sini. Jadi bila ayah pergi, ya mungkin akan ada yang tiba-tiba COVID-19, Betul. macam mana menerima ketentuan ni? Bukan senang ya sebab arwah ayah ni macam dah buat semua. Betul. Kita nak sambung ni. Betul. Macam mana tu? Okey, sebenarnya nak sambung apa yang tugas arwah buat ni satu perkara yang sangat besar, sebab itu satu orang kata wasiat dia kalau kita kan sebelum dia tutup mata, ya sebelum dia tidur kan, dia kata nanti ayah dah tak ada, katakan kalau ayah bangun alhamdulillah, kalau ayah dah tak ada, jaga fikrah ni dengan baik, dengan penuh amanah, dengan penuh kasih sayang. Sebab apa? Al-Fikrah ni dia satu pusat kebajikan di mana banyak sangat kenangan kita kami anak beranak dekat sini, macam mana kami susah senang. Al-Fikrah ni pernah kami ni tak ada langsung duit, pernah. Bayangkan kami perlukan lebih kurang 50 ke 60 ribu sebulan untuk menjaga ibu ayah dekat sini. Sebab kita dekat sini daripada golongan ibu ayah yang dibuang keluarga, dibuang anak-anak, ramai. Itu majoriti. Kemudian kita ada golongan mu'alaf yang masuk daripada Islam. Lepas tu dia datang dekat sini, ada juga yang masuk sini, non-Muslim masuk sini dia jadi Muslim. Kemudian ada juga golongan kat sini anak-anak yatim, gelandangan dan sebagainya. Ramai golongan kat sini, orang kata pelbagai golongan kat sini. Ayah kata walau bagaimanapun, macam mana pun diorang datang, selai sepinggang macam mana pun diorang datang, jaga mereka dengan sama rata. Saya nak kongsikan satu cerita di mana baru-baru ni kami dapat seorang penghuni, seorang ibu dibuang oleh anaknya di tepi jalan. Anak dia ni dia bawa mak dia jalan satu hari. Kemudian dia ni tak nak mak dia dah. Bila dia tak nak mak dia, mungkin dia ada konflik antara ibu bapa ni kan dengan anak. Kemudian satu hari tu dia bawa mak dia jalan, kemudian dia tinggal mak dia tepi jalan. Dia kata sekejap dia datanglah nak ambil. Kejap mak Okey, kemudian bila dia tinggal tepi jalan, dia tak ambil. Kemudian yang hantar pada kita adalah polis. Polis hantar pada kita. Takkan kita nak tolak kan? Dalam keadaan ibu yang dah uzur, selas pinggang dan sebagainya. So kami jaga dia. Kemudian bila kami jaga dia, kami buat selidik dan sebagainya, kami jumpa nombor telefon anak dia, kita call. Kita call bahawasanya ibu puan ada dekat sini. Sekian-sekian. Kalau nak datang ambil dia, ambil. Sampai sekarang sudah tak datang ambil. Rupanya kat situ kita dapat tengok bahawasanya mereka ni ada hasrat, ada hajat, ada niat nak tinggalkan mak ayah dia sendiri. Sebab tu saya macam, ya Allah, sangat-sangat terkilan. Ada juga anak yang macam tu. So banyak sangat kisah yang boleh saya kongsikan dengan Tuan Piti lagi. Banyak sangat kisah yang kita boleh ambil pengajaran, ambil ibrah supaya dekat luar sana jangan jadi anak yang derhaka. Nabi kata, jangan jadi anak yang derhaka. Okay, kemudian Nabi kata apa? Walaupun mak bapak kita ni ada buat sesuatu yang kita tak suka, tak ada hak sebagai seorang anak nak kecil hati ke marah dengan mak bapak, tidak ada hak langsung. Sebab ibu bapa kita lah kunci syurga kita sebenarnya. Pribadi kan, macam mana rapatnya Amira dengan arwahnya? Sebagai seorang anak dengan bapa, apa sahaja yang ayah buat, ayah akan ajar pada kami anak beranak macam mana cara kita nak membesar, macam mana cara didikan kepada anak-anak, macam mana nak jaga ibu bapa. Ayah ajar semua tu. Ayah ajar. Nabi kata ada tak tahap macam mana kita nak tegur anak kita. Kadang-kadang benda tu yang sangat penting di mana kita tengok anak kita, tengok usia dia. Okay, kalau kata usia macam ni, cara tegur dia macam mana. Kadang-kadang benda macam ni yang sekecil-kecil perkara yang macam ni kadang-kadang menjadi impak yang sangat besar. Sebab apa? Sebab teguran yang tak sampai. Anak-anak dia rasa apa? Dia rasa marah, dia rasa sedih dengan perangai parent tu. Kadang-kadang dia rasa macam, rimas ni aku nak duduk dengan mak bapak aku, biar aku buang dia. Biar aku tinggalkan dia dekat mana-mana ada orang jaga. Kadang-kadang benda macam tu yang kita rasa, ya Allah, benda sekecil-kecil perkara boleh jadi benda yang besar dengan tinggalkan mak bapak, tak bagi makan kepada mak bapak dan sebagainya. Ada kena masuk usia yang lanjut, kita akan jadi seperti kanak-kanak kan. Nabi kata kita akan jadi seperti kanak-kanak balik. Kita akan rasa cepat kecil hati, cepat sedih, cepat marah, cepat nangis sebagainya. So mereka ni perlukan kasih sayang, perlukan pelukan dan sebagainya. Baik, tadi Amira dah kongsikan bagaimana ada ibu bapa yang terbuang kan. Jadi mungkin ada satu peringkat yang ada insiden yang betul-betul terkesan di hati. Mungkin ada yang meninggal di sini ke atau macam mana tu? Betul. Banyak peristiwa yang boleh saya kongsikan. Di antaranya yang paling saya sangat-sangat terkesan yang saya nak ceritakan dekat sini, ada seorang bapa
seorang ayah yang dia masih lagi dekat sini, seorang ayah yang ditinggalkan oleh anak dia. Anak dia ni seorang doktor pakar. Seorang doktor pakar bedah otak. Satu hari dia bawa ayah dia pergi makan roti canai kan. Dia bawa ayah dia pergi makan roti canai. Kemudian dia kata, "Ayah, kejap lagi saya datang. Saya nak isi minyak kejap je." Kemudian diisi minyak, kemudian dia tak datang-datang pun. So ayah dia tu teringin nak makan roti canai hari tu, dia makan-makan tak sampai-sampai. Nak tunggu 1 jam 2 jam tak sampai-sampai. Kemudian keluarga dia tu pun hantarlah pada polis sebagainya, buat laporan. Kemudian polis lagi hantar pada kita, boleh hantar. Kita sidik, kita tanya pakcik tu macam mana pakcik bila datang dekat sini dan sebagainya. Dia cerita anak pakcik kata nak ambil pakcik depan pakcik makan canai sebab anak pakcik kata ayah teringin nak makan apa? Ayah teringin nak makan roti canai. Bila dia hantar ayah dia makan roti canai, dia tunaikan hajat ayah dia. Tapi dia tak datang ambil sebab memang dia ada hajat untuk tinggalkan ayah dia. Saya tanya dia, "Pakcik ada konflik ke dengan anak?" Jawab pakcik tu, "Pakcik tak ada konflik pun dengan anak-anak." Kemungkinan dia terasa dengan teguran pakcik. Kemungkinan dia terasa dengan teguran saja. Seorang bapa nak tegur anak ni tak salah. Kemudian saya tanya lagi pakcik, "Oh, pakcik nasihatkan anak tapi mungkin dia terasa sampaikan dia buang pakcik." Ya, mungkin dia buang pakcik sebab pakcik ada tegur dia tapi dia tak nak terima, dia marah balik pakcik. Dia tiba-tiba dia buat pakcik makan, kemudian dia ada hajat, mungkin dia nak tinggal pakcik, dia tinggal macam tu saja. Kita call doktor tu. Ya, kita call doktor tu, kita bagi tahu dia bahawasanya ayah Tuan Doktor ada bersama kami, selamat bersama kami dekat pusat jagaan Al-Fikrah Malaysia. Kami jaga dia. Kalau Tuan nak ambil ayah, silakan. Kami boleh jaga. Ya, kami boleh, kalau Tuan nak ambil jaga sini pun tak ada masalah, boleh. Kemudian lepas pada tu, dia tak angkat call langsung, dia tak jawab apa pun. Sedangkan pakcik ni rindu sangat dengan anak dia. Pernah pakcik bagi tahu, pakcik rindu dengan anak pakcik. Tapi bila kita call, dia tak nak jawab. Kita mesej dia tak nak balas. Sehingga kan dia boleh tukar telefon, kita call, orang lain yang jawab. Kalau kita boleh ambil pengajaran dekat sini, betapa besarnya pengorbanan mak ayah kita jaga kita daripada kecil. Tapi bila kita dah besar, sedikit sahaja kesalahan mereka, kita boleh menghukum mereka dengan cara kita tinggalkan mereka. Dengan cara kita sakitkan hati mereka. Kadang-kadang kita tak nampak, mungkin seorang bapa dia susah untuk menitiskan air mata. Tapi bila pakcik tu ceritakan, luahkan dia menceritakan luahan hati dia, sampai menitiskan air mata. Nabi kata, bila tersitisnya air mata yang keluar daripada ibu bapa, maka kamu akan jadi anak yang derhaka. Kunci syurga kamu tu ada pada mak ayah kamu. Kalau kamu tak jaga kunci syurga tu, bagaimana kamu nak masuk ke dalam syurga Allah SWT? Itu yang pengajaran yang saya sangat-sangat terkesan. Sebab kalau kita tengok, doktor ni seorang yang educated, seorang yang kaya. Tapi bagaimana seorang doktor yang berpelajaran tinggi tu, dia boleh berfikiran rendah dengan cara dia melayani ibu bapa dia macam tu. Yang saya ambil pengajaran kat sini, dengan semua orang kita buat baik. Kemudian walaupun orang buat jahat macam mana pun, saya nasihatkan, saya bagi tahu pada pakcik tu, walaupun macam mana pun anak pakcik tu, jangan doakan dia benda-benda yang tak baik. Walaupun macam mana pun anak pakcik, bersabar. Ya, kita doakan semoga diberikan hidayah untuk dia kembali balik ambil pakcik, jaga pakcik, ya, dan berbakti balik kepada pakcik, insya-Allah. Melihat kepada pengundi di sini kan, ada yang mungkin bedridden, yang terlantar, yang terpaksa teruskan kena mungkin mencuci najis ni semua. Jadi tak semua orang ada kesanggupan ya. Kalau setakat bagi makan tinggal, semua orang boleh buat. Tapi untuk melayani emosi, sebab mereka ni pun manusia yang masih ada emosi, perasaan. Jadi macam mana nak dapatkan sokongan daripada pembantu ke petugas ke yang menjiwai, nak memahami perasaan, mungkin ada yang memberontak, mungkin ada yang sedih, mungkin ada yang perlukan layan, perlukan sentuhan itu. Sangat mencabar saya kira. Macam mana tu? Ya. Betul. Semuanya berbalik kepada Nabi kata as-sabru minal iman. Sabar itu separuh daripada iman. Kami ajar pekerja-pekerja dekat sini, ya. Kebanyakan kami ajar sabar tu yang paling penting dekat sini. Perlu bersabar sebab kita bekerja dengan orang tua-tua. Kebanyakan majoriti orang tua-tua. Memang bekerja dengan tua-tua ni dia dengan warga emas perlukan kesabaran yang tinggi. Kadang-kadang ada di antara pekerja yang bila tu dia mengadu, bila nak tukar pamper, time tu dia berak. So, tugas yang macam ni, yang siapa nak kerja bidang kebajikan macam ni perlu banyak-banyak bersabar. Sebab apa? Saya tanamkan sifat sabar tu dalam diri pekerja. Sabar itu separuh daripada iman, itu yang pertama. Kemudian apa yang kita buat, yakinlah bahawasanya apa yang kita buat, sekecil-kecil perkara kebaikan yang kita buat, pasti ada balasan di sisi Allah SWT. Kita suap makan pada mereka walaupun kadang-kadang ada bila kita suap makan tu, dia tolak, dia tepis. Ada yang macam tu. Kan ada yang macam tu. Sabar, cakap baik-baik, makcik kena makan, nanti macam sakit perut, macam masuk hospital nak? Tak nak. Okay. Kita cakap benda-benda yang baik dekat dia.
Kemudian dia akan makan. Contohnya bila kita nak mandikan dia. Time kita nak mandikan dia tak nak mandi. Lain-lain lah ragam setiap penghuni tu lain-lain ragam dia. So, kesimpulannya dekat sini adalah banyakkan bersabar. Banyakkan bersabar, tak kisahlah kita ni kerja apa sekalipun, bersabar dan amanah dalam kerja kita. Ingatlah bahawasanya apa yang kita lalui, apa yang kita jalankan dalam hidup kita, yang kita lalui, sekecil-kecil perkara kebaikan yang kita buat, pasti ada kejaran mesti Allah SWT. Tak sekarang Allah bagi, Allah akan bagi nanti. Sebagai contoh, sekarang kita jaga mak orang. Mana tahu bila mak kita sakit nanti, ada orang yang baik, yang macam mana kita jaga orang tu, Allah akan balas balik, jaga mak kita dengan penuh kasih sayang. Kadang kita nampak benda tu, kita rasa macam, tak ada apa je jaga ni kan. Allah akan bagi cash benda tu. Kita, insyaAllah kita buat baik dengan orang, Allah akan bagi orang buat baik dengan kita. Amirah ini seorang ibu ya. Jadi beza tak bila dah ada anak ni untuk menjiwai sebuah pengorbanan ibu bapa ni? Berbeza, sangat-sangat berbeza. Bila kita dah ada anak, kita dapat rasa. Contoh anak kita, dia buat ragam. Oh, rupanya macam ni aku dulu dengan mak ayah. Biasalah anak mesti ada ragam dia kan. Oh, rupanya susah juga jaga anak. Oh, macam itulah mak ayah jaga kita dulu. Kita rasa macam tu. Sebab itu dunia ni Nabi kata dia berputar. Dunia kita ni berputar. Bila kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Bila kita buat mak ayah kita macam tu, bahawasanya ingatlah bahawasanya anak kita akan buat kita macam tu. Bila saya dah ada anak ni, saya dapat rasakan bahawasanya Allahu Akbar. Mencabarnya kita nak jaga anak, nak bagi anak didikan yang baik. Macam mana ayah saya ajarkan bagi anak didikan yang baik, hormat orang, jaga orang dengan baik. Sebab itu contoh yang Nabi tunjuk pada kita. Qudwatun hasanah Nabi tunjukkan pada kita, orang buat jahat macam mana pun pada kita, tunjukkan contoh tauladan yang baik. Saya ajar anak-anak saya macam tu. Dan saya ajar apa yang ayah ajarkan pada kita. Contoh yang saya dapat kongsikan, yang saya katakan Al-Fikrah kan, sejak ayah tak ada golongan-golongan yang halau fikrah daripada sini. Ada golongan-golongan yang buat macam-macam lah supaya nak kita keluar. Tapi kita tak keluar. Kita layan mereka dengan baik. Kemudian kita tetap laksanakan amanah Allah ni. InsyaAllah Allah akan ganti sesuatu yang lebih baik, yang tidak ternilai, yang kita tak nampak sekarang, tapi kita akan dapat sesuatu nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita nak sambung lagi tentang sebab peninggalan ayah ni bila ayah pergi dalam keadaan yang mungkin kita tak bersedia akibat COVID-19. Kemudian ada ibu bapa yang pergi, okey, senang kita hanya uruskan apa yang perlu. Tapi ini ada bebanan di situ. Jadi adakah Amirah rasa macam ini macam betul-betul terbeban ataupun ada tanggungjawab yang perlu sama-sama adik-beradik yang lain pikul juga? Ataupun macam satu masa nanti ayah maaflah sebab dah tak mampu sekarang nak kendalikan. Jadi ini satu ujian yang besar untuk keluarga Amirah sendiri. Betul, betul. Okey, selepas ayah saya meninggal dunia, selepas arwah ayah meninggal dunia sebab COVID-19, ayah dah buat semua benda kat sini. Ayah dah buat. Kami hanya meneruskan, hanya menjalankan sahaja. Kemudian bila ayah dah meninggal dunia, macam-macam ujian yang kami dapat. Macam-macam ujian yang kami dapat. Kadang-kadang ada juga yang kami tak ada kewangan untuk kami nak bagi diorang makan. Ada suatu saat di mana, ya Allah, kita nak dapat duit ni dekat mana? Kan? Kalau ayah waktu ayah ada pun ada juga ujian macam tu. Bila ayah tak ada lagi banyak kan. Orang kata satu ujian yang Allah nak uji kami untuk Allah nak banyakkan, mungkin Allah nak bagi kami lebih banyak lagi pahala. So kami sama-sama bincang macam mana cara kami nak teruskan. Pernah seketika di mana lepas ayah meninggal, kami rasa macam kami tak boleh nak teruskan. Pernah. Tapi apa yang kami buat, dapat sokongan daripada mak kami sendiri. Kami mendapat sokongan daripada adik-adik kami yang lain. Saling sokong antara satu sama lain. Walaupun adik saya seorang doktor. Adik saya doktor. Walaupun dia tidak bertugas dekat sini, tapi dia juga beri sokongan kepada kami. Dia bagi sokongan kepada kami. Mungkin adik-adik kami ada yang kerja-kerja lain. Tapi dia juga bagi sokongan, tolong apa yang patut dan sebagainya. Walaupun tidak setiap hari datang di sini kan. Okey, pernah seketika kami rasa tak nak ataupun dah berputus asa nak teruskan Pusat Jagaan Al-Fikrah. Tapi disebabkan ramai yang saya sebutkan tadi, ramai penghuni dekat sini, ramai yang merayu pada kami supaya jangan tinggalkan Al-Fikrah. Jangan tinggalkan kami dan jangan buang kami dan jangan hantar kami ke mana-mana. Sebab kami tak ada tempat tinggal. Ramai. Memang ramai. Majoriti dekat sini pakcik-pakcik, makcik-makcik kata, kalau katakan Al-Fikrah tak ada, kami nak tinggal dekat mana? Adakah kami nak tinggal dekat tepi jalan raya? Adakah kami nak ditinggal kat bawah terowong? Adakah kami nak jadi gelandangan semula dan sebagainya? Ramai. Tapi bila kita dengar luahan antipati daripada penghuni ibu ayah dekat sini,
kami ambil itu sebagai satu semangat untuk kami teruskan Al-Fikrah walaupun banyak sangat dugaan dan ujian yang Allah bagi pada kami untuk kami teruskan. Sebab kami yakin bahawasanya apa yang kami buat, saham pahala ini kami niatkan khas kepada ayah. Khas sebab ini adalah saham pahala yang ayah buat sepanjang 11 tahun. Sebab sebelum ayah meninggal, ayah kata ayah buat pusat kebajikan ni, ayah nak tinggalkan pusat kebajikan ni dalam keadaan yang baik. Walaupun ayah dah tak ada, teruskan dalam keadaan yang baik. Sebab apa? Ini saham akhirat ayah. Teruskan buat untuk ayah. So kami pegang janji tu, kami pegang amanat tu untuk kami teruskan sama-sama. Adik-beradik, walaupun dalam keadaan apa sekalipun, kami tetap teruskan insya-Allah. Ya, mungkin insan terpilih untuk bermujahadah menjalankan kebajikan sebegini dan moga ada pahala yang besar. Amin. Kerana menjaga orang tua kebajikannya, kemudian menjaga akidah mereka. Sebab bila diuji dengan kemiskinan, dengan tak ada apa-apa ni, mungkin takut nanti ada yang mungkin kufur, ada yang macam dah tak mahu kepada agama, ataupun juga yang mungkin kelaparan ya. Jadi dalam satu rumpun Al-Fikrah ni, moga ada saham yang mengalir untuk anda tercinta. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebab saya pun dekat sini, tugas saya dekat sini juga untuk saya bagi kuliah agama pada mereka, untuk saya ketengahkan ilmu agama kepada mereka. Memang kita ada kelas-kelas. Kita ada kelas mengaji, kita ada kelas Al-Quran, kita ada kelas-kelas, macam-macam kelas supaya kita nak ibu ayah dekat sini tak boring. Kita nak bagi ibu ayah dekat sini rasa walaupun ditinggalkan oleh anak-anak sekalipun, mereka ada hak untuk bahagia, mereka ada hak untuk gembira. Kita nak macam tu. Kita tak nak bila anak-anak tinggalkan, mereka akan hidup sengsara. No, tidak. Kami ambil mereka, kami sambut mereka dengan tangan yang terbuka untuk kami jaga sebaik-baiknya, dan kami yakin bahawasanya apa yang kami buat lillahi ta'ala, kerana Allah SWT, mudah-mudahan Allah sampaikan segala pahala yang kami lakukan untuk arwah ayah tercinta. Sebab itu yang ayah didik kami daripada dulu lagi, buat baik dengan kedua ibu bapa. Walaupun mereka bukan ibu bapa kami sendiri, tapi mereka di sini tetap ibu bapa yang perlu kita sayang, yang perlu kita jaga. Nama Pakcik Rosli bin Abbas. Baru sweet 17. 71. Pakcik datang sini atas kerelaan sendirilah. Tak ada paksaan, tak ada apa. Pakcik dah separated. So, yang sulung dengan nombor 2 duduk dengan mak dia. Pakcik buat diri lah. Yalah, Pakcik happy tak menyusahkan orang. Kami Pakcik duduk sini memanglah seronok kan. Ramai kawan. Duduk rumah seorang-seorang, dia orang tak bagi duduk. Mula anak meninggal, suami ada kan. Habis tu, dah suami meninggal, tak ada siapa, duduk seorang-seorang. Duduk sini makcik boleh tolong-tolong dia orang buat kerja, masak-masak sikit-sikit.